cikgu bilang baru ada 12 orang hantar kot. 24 tolak dengan 12 baru lagi tak hantar. Okey. Okay, so okay, hari ni kita nak tengok chapter 9, Nutrition and the Human Digestive System ya. Kenapa disebut nutrition dahulu? Kita kena ingat kita ini manusia makan untuk mendapatkan nutritionnya. Okay. Tapi nak dapatkan nutrition daripada makanan yang kita makan, kita perlu menghadapi satu proses yang dinamakan digestif. Apa dalam bahasa Melayunya pencernaan lah. Okay, kalau kita tengok kat sini, okay, ini adalah sistem pencernaan kita tapi tak ada daripada mulut kan. Okay, start ada hati, ni liver, this one our stomach. Okay, this one is large intestine. And then kat sini ada duodenum. Duodenum ni dah masuk dalam small intestine lah. Ini SI So dalam small intestine ada 3. Duodenum, ileum. Ni ileum lah. Ni ileum Dan hujung sekali kita ada jejunum. Ni tak nampak sangat hujung dia. Bawah ni kita ada rectum. Kat sini kita ada yang kita panggil appendix lah. Okay. Okay, so kredit dengan kita tengok Azila ini. Okay, so kita tengok 9.1 digestive system. Saya gambar tak mulut dengan mulut kan. Okay. So kita kena ingat kita punya structure of the human digestive system dibuat daripada satu muscular alimentary canal. Maksudnya apa yang dimaksudkan muscular ini? Sepanjang kita punya laluan canal ni starting daripada mulut sampailah kita punya intestine. Okay, ada orang sebut intestine, ada orang sebut intestine ya. So ikutlah nak sebut mana pun. Okay, ada orang sebut usus lah, alright. Dia dipenuhi dengan sel otot, iaitu otot licin, smooth muscle. Okay, so dia akan sentiasa contract, relax ya. Okay. Kalau lah kat sini ada cardiac muscle, sepatutnya yang ada dekat jantung itu, tak pasal-pasal, setiap masa dia akan contract. Awak akan jadi macam makan je habis ya. Okay, so starting from the mouth, sini tak ada gambar mouth, cikgu tambah sikit lah mouth kat sini. Okay, and then anus Okay, this one is our complete lah punya gambar untuk digestion, starting from the mouth, and then kita ada selalu yang dinamakan esophagus. Dalam mouth kita ada salivary gland to secrete our saliva, and then we have pharynx. Okay, we have two types actually, pharynx and also the larynx. Larynx ni kita punya peti suara. Pharynx ni tempat macam pertukaran lah antara makanan tu ataupun udara nak masuk trachea ke atau nak masuk esophagus. Then we have tongue. Kalau tak ada tongue kita tak boleh nak macam tak boleh nak stimulate makanan tu kan. Cikgu cuma bayangkan tak tongue. Susah kan nak makan kan macam tu. And then we have liver, we have stomach, pancreas, small intestine, large kat luar, small kat dalam And then small intestine starting with the duodenum here. And then we have pancreas bentuknya macam daun. And then we have appendix. Okay, appendix ni bukan penyakit sebenarnya. Appendix ini adalah struktur dalam digestion. Cuma dia akan sakit bila dia mengembang, contract ataupun relax. Macam itulah. And then we have rectum, we have anus lah. Okay, so kita dah tengok structure dia. Okay. The other organs in the digestive system are like liver, gallbladder and also the pancreas. Okay, salivary, gastric and intestinal glands secrete digestive juices ya. So dalam kita punya digestive system, digestive structure ini daripada mouth sampai ke anus ini, kita dibantu oleh liver. This one is liver. Kita ada gallbladder, dalamnya ada gallbladder, and also we have pancreas. Okay, ketiga-tiga ini bukanlah sebenarnya organ digestion, tapi tak ada, dia tak complete digestion kita Okay. Okay, 9.2 digestion. What is digestion? We have two type of digestion. Okay. Sebelum tu, digestion ini adalah satu proses kita break down large and complex pieces. Kita
Kita makan and then kita nak jadikan dia smaller and then supaya lepas smaller tu jadi simple dan dia boleh dissolve untuk absorption untuk kita. Kita makan ayam goreng, last sekali dia akan bentuk kita punya kulit dan kita punya bentuk kita punya sel darah merah, kita punya apa? Enzim, perlu dengan enzim. Faham? Daripada ayam goreng ini, absorption dia. Okay. So nanti kita akan tengok, kita akan belajar digestion. Okay, sebenarnya kita ini manusia kita akan ingest dahulu. Ingest tu maksudnya memasukkan makanan dalam mulut. Lepas ingest, dah masuk dalam kita punya organ digestion, digestive organ, dipanggil digest. Lepas tu kita akan absorb dalam kita punya small intestine, dalam salur darah kita, and then dia akan membentuk assimilation. Last sekali kita akan baca assimilation daripada ayam goreng ni tadi akan membentuk struktur dalam badan. Itu dinamakan assimilation ya. So hari ni kita try fokus pada digestion sahaja. Kalau sempat baru masuk absorption. Boleh? So we have two types of digestion which are physical and also the chemical digestion. Nampak je physical, mesti dalam kepala kita boleh nampak benda tu. Chemical dalam inside kita tak nampak. Okay, so yang kita kunyah-kunyah itu daripada makanan yang besar dinamakan okay, 11:30 continue 11:30 pergi dulu main. Okay, and then physical digestion yang kita kunyah-kunyah tu daripada besar menjadi small particles, itu physical digestion. Involve chewing and also peristalsis. So chewing and peristalsis adalah physical digestion. Tapi kalau chemical digestion, decomposition process of complex molecule to the simple, maksudnya decomposition ini mesti ada enzim ya. And then involve enzim lah, kita decompose daripada bahan yang besar jadi bahan yang kecil ya. Alright. So kita start dengan pencernaan di dalam mulut ya, digestion in our mouth. Awak kena bayangkan diri awak sendiri je. Tadi pagi kalau awak tak puasa hari ini awak akan makan. Okay, makanan awak mesti ada karbohidrat kecuali kalau awak buat diet Atkins lah, tak ada langsung karbohidrat kan. Okay. So karbohidrat, awak tadi awak makan contohlah nasi lemak. Dalam nasi lemak awak tu ada nasi kan, lepas tu ada telur goreng, okay, lepas tu adalah apa lagi, ikan bilis, contoh ikan bilis ataupun ada ayam kan, ayam seketul lah macam tu. Okay, semua itu kita dah belajar masa form 4, categorize dia kan, apa dia kan. Jadi kat sini okay, so kita kena tahu kita punya karbohidrat akan terdigest dalam mulut kita walaupun kesemua ini kita makan dalam kita punya kunyah kat mulut. Alah, izinkan saya masuk. Ya, ada kawan nak masuk je. Dah masuk belum tadi? Siapa tadi? Afwan. Afwan dah ada belum? Afwan ada tak? Belum. Belum? Kenapa tak ada nama dia ni? Bagi email lah. Okay. Cikgu izinkan saya masuk GM. Dok pun. Itulah susah bila dah rekod kan. Hari tu. Okay. Okay, cikgu continue tadi. Okay, walaupun semua kita makan guna mulut kita, tapi yang terdigest dalam kita punya mulut adalah karbohidrat sahaja. So, karbohidrat tadi contohnya nasi kita, our rice, okay, our nasi lemak tadi. So, kenapa dalam mulut dia akan terdigest? Sebab dia ada salivary amylase. Okay. Salivary amylase ini adalah enzim. Dah belajar enzim. Akan buat apa? Hydrolase. Hydrolase ni pecah kan? Starch. Starch tu kanji kita kan? Kanji iaitu nasi lemak kepada maltose. Bagi cikgu masukkan dulu si Afwan ini.
Alright. So, apa tadi? Jadikan maltose. So ingat, dalam mulut kita makan nasi lemak tadi, kita punya starch has been hydrolyzed menjadi maltose. Siapa yang hydrolyzekan dia? Amylase ya. Amylase starch jadi maltose, enzim dia amylase ya. Okey, pH yang sesuai untuk saliva adalah 6.5 hingga 7.5 which is optimum, iaitu neutral lah. Okey, neutral ya. Okay, this one lah. Alright. Okay, suhu dia punya pH tadi mesti neutral ya. Okay, lepas tu semua makanan kita termasuklah maltose tadi, okay, akan bergerak pergi ke dalam esophagus. Ya, kat situ lah baru proses peristalsis berlangsung. Disebabkan oleh semua ada otot di sini, ada apa? Sel otot masa sel, okay, dia akan contoh kalau relax, dia akan relax dan contract berulang-ulang kali. Barulah makanan tu akan terpam masuk dalam perut. Okay, this one is peristalsis. Okay. Tapi kena ingat dalam mulut juga ada physical digestion tadi kan, kunyah dengan chewing dengan okay, lepas tu terus masuk peristalsis lah. Okay, saliva have food to form bolus and make it easier to be swallow. Okay, cikgu ringkaskan balik. Tadi makanan semua kita makan nasi lemak apa semua tadi masuk dalam mulut. Mulut akan kunyah. Dalam masa sama terjadinya chemical digestion. Amylase hydrolyzekan starch iaitu kanji menjadi maltose. Makanan yang dikunyah-kunyah itu tadi dinamakan bolus. Okay? And then lepas tu dia akan telan. Jarang makan-makan nak luar kan, nak bukan lembu kan. Okay, bila awak dah telan, apa yang dia buat dekat sini? Epiglottis will close the trachea opening to prevent food from entering the trachea. Tadi awak nampak daripada mulut awak tadi, okay, masa nak masuk tadi ada satu laluan trachea, satu lagi laluan esophagus kan. This one is trachea. Kat sini ada satu penutup dia. Okay, kalau tengah kunyah makanan, automatik trachea tertutup. Yang ni terbuka. Yang terbuka, barulah bolus tu akan masuk. Dia takkan masuk trachea. Sebab tu waktu makan jangan bercakap, jangan ketawa. Sebab apa? Sebab epiglottis tak sempat nak tutup laluan trachea. Takut makanan masuk dalam trachea nanti akan tersedak. Macam tu. Takut, dan yang paling kita takut sekali adalah tercekik lah. Okay, so bolus tadi akan menjalani proses peristalsis, iaitu contraction and relaxation of the muscular wall of esophagus ya. Alright. Lepas tu, alright, peristalsis push the bolus through the esophagus masuk dalam stomach lah. Okey, dalam stomach hanya protein saja terdigestion. Walaupun semua masuk tadi, yang maltose daripada karbohidrat masuk, protein ayam dengan ikan bilis tadi masuk, and then kita ada lagi lemak-lemak tadi semua masuk dalam stomach. Tapi kita hanya digestkan protein saja dalam perut kita. Okey, ni this one is our perut. Perut kita ni, nanti cikgu tunjuk gambar sebenar dia. Perut kita ni sangat berlipat-lipat dan sangat berasid. Awak masukkan tangan awak je, tinggal tulang je. Okey, so dia ada epithelial cell. Ni kita punya gambaran lah. Dia berlapis-lapis tapi dia nipis. And then dia undergo adaptation structure and functions of gastric gland. Okay, kat sini baru ada 3 jenis sel, chief cell, parietal cells and mucous cell. Okey. Kenapa ada 3 ini? Kita dulu belajar dalam perut kita kata ada protease kan? Okey, sekarang ni kita dah kena buang semua tu. Protease dah tak ada dalam perut kita. Sebenarnya kita ada satu benda yang dipanggil pepsinogen. Okey? Ni dulu, mula kita belajar dengan structure dulu. We have chief cell. I am chief, macam tu kan. And then we have parietal cell. Parietal ni macam bulu sikit, ada bulu. And then we have a mucous cell. So, chief cell secrete pepsinogen. Parietal cell secrete hydrochloric acid. Mucous cell secrete mucus. So, M dengan M, P dengan H, pH, C dengan P, CP. Copy and paste.
Okey, apa yang kita buat dahulu, kita kena hasilkan enzim dalam perut dulu yang kita kata protease masa kecil dulu. Sebenarnya bukan protease, iaitu dalam perut kita ada enzim pepsin. Enzim pepsin ni dapat daripada pepsinogen. Pepsinogen tu inactive enzim. Kita kena aktifkan dulu guna hydrochloric acid. Siapa hasilkan pepsinogen tadi? CP, chief cell. Siapa hasilkan hydrochloric acid tadi? pH. P apa tadi? Parietal cell. Ini benda baru sebenarnya. Okey, parietal cell. Barulah pepsinogen jadi pepsin. Barulah pepsin boleh digestkan kita punya pepsin yang kita makan iaitu protein ayam tadi. Okey, dibantu oleh air. Sekejap ya. Biasalah ya masalah-masalah macam ni. Hari pertama mengajar, lepas cuti. Okey. Barulah kita boleh digestkan protein itu menjadi polypeptide. Kita makan ayam tadi, dekat mulut tak digest lagi, dekat esophagus lagi dah tak digest, masuk dalam kita punya perut. Dalam perut pepsin dah ready. Pepsin datang daripada pepsinogen yang diaktifkan oleh hydrochloric acid. Sebab tu perut kita berasid. Okay, so pepsin akan pecahkan ayam iaitu polypeptide tadi, protein tadi menjadi polypeptide dibantu oleh air lah, water. Okay, kenapa lah perut kita ni mesti berasid? Okay, pertama sekali, ni functions of hydrochloric acid. Okay, so prepare suitable pH, memang kena pH berasid dalam perut kita, and stop the enzymatic actions of salivary amylase yang dalam mulut tadi, and then kill bacteria in the food. Okay, kat sinilah sebenarnya, sebab itulah Rasulullah kata kan, dalam perut kita lah punca kepada segala jenis penyakit. Sebab kat situlah berkumpul semua bakteria. Kalau bakteria itu tidak mati dalam perut kita, bererti bakteria itu betul-betul harmful ya, betul-betul tidak berguna dan akan menyakitkan kita dan menyebabkan kita sakit lah. Macam tu. The functions of mucus, macam kita tahulah to protect the stomach wall from the reactions of hydrochloric acid. Hydrochloric acid ni kelas, dia merensa kan, dia akan menghakis, merensa pula itu chemical menghakis ya. So, bila dia menghakis, dia akan mengakibatkan kita akan kena gastrik. Okay, untuk pengetahuan awak sebenarnya, kita kan belajar apa itu gastritis ya. Ni perut awak kan, awak ada banyak asid hydrochloric Ada makanan bawa asid hydrochloric tu keluar, ada je makanan food masuk, bolus masuk, barulah asid hydrochloric akan terrelease keluar. Tapi hari tu awak puasa, selalunya pukul 12 tengah hari dah ada makanan masuk, bolus masuk. Hari tu tak ada. Dan perut awak ni dah setting dah, hydrochloric dah berkobar nak keluar dah, memang dah release dah. Mana makanan? Tak ada. So lama-lama asid hydrochloric tu akan rensakan awak punya hakiskan awak punya perut itu menyebabkan gastritis. Boleh? Okey. Dan kita juga tak digalakkan untuk makan terlampau banyak benda-benda yang beralkali ataupun terlampau berasid. Contohnya limau, segantang kita makan limau hari tu seronok sangat makan limau, kita akan menjadikan kawasan perut kita sangat berasid. Macam tu. Tapi kita tak boleh makan berus gigi, ubat gigi tu banyak, berakali pula kita punya perut. Okey. So, apa yang jadi? The food in the stomach mix the gastric juice made up of hydrochloric acid and pepsin, and then food is churned by the peristalsis actions of the stomach. Dalam stomach pun ada peristalsis juga and then a few hours, depends on the types of food that we have eaten. The contents in the stomach finally change to a semi-fluid called chyme. Masa ni awak akan tengok makanan awak ni dah macam berupa macam tahi lah, tapi dia macam semi-fluid, maksudnya macam tak berapa pejal, tak berapa cair Tengok ada video dia, jangan risau, dia tunjuk Alright. And then chyme lah kan, dalam bahasa Melayu chyme, kita panggil chyme lah. Chyme enter the duodenum slowly when the sphincter muscle relax. Okay, hujung ni kita ada sphincter. Yang ni terbuka, yang ni automatik tertutup. Kita tak nak chyme tu patah balik. Sebab apa? Chyme ni dah ke arah pepejal. Bila dia masuk balik dalam esophagus, ini yang akan menyebabkan muntah.
muntah darah itu ya. Macam tu. Sebab tu awak akan tengok dah baby-baby bila dia dah minum susu ataupun dah makan ke, kita kena tepuk-tepuk sikit belakang dia, kita kena sedawakan dia. Dan kita sendiri kena sedawa. Sedawa ni bukan sesuatu yang memalukan sebenarnya. Sedawa itu memastikan semua makanan kita berkumpul di sphincter sini. Baru dia boleh masuk pada kita punya duodenum Sedawa dengan kentut bukan sesuatu untuk dimalukan, tapi kita kena jaga adab lah. Macam itulah. Okay, and then ini yang berlaku. Okay, masa ni semua ni proses peritasis lagi ya, betapa otot awak kena bekerja keras lah sebenar-benarnya. Okay, so kita tengok yang ni step pertama, dia nak masuk dah. And then step kedua, ni pinch close. And then step yang ketiga, open balik, masuk duodenum, dia peristalsis balik. Okay. Boleh ke setakat ni sampai perut? Sama? Boleh? Boleh. Boleh Okay. Cikgu tak cakap seorang ya. Okay. Alright. Sampai saja dekat duodenum, ni stomach tadi kan? Okay, sampai dekat duodenum. Duodenum ini adalah permulaan area of the small intestine. This one. Okay, we have yang cikgu cakap tadi, ileum. Ileum paling panjang jejunum. Okay, mungkin kalau kita buka kita punya small intestine ni, samalah juga dengan padang. Besarnya padang tenis Padang tenis ke? Panjang lagi, lebih kurang lah macam tu Okay, the duodenum is the first part of the small intestine which receives a chyme from the stomach. Dia akan terima dulu. Okay, apa yang dia buat Duodenum also receive produced by the liver and pancreatic juice secreted by the pancreas. Duodenum ini langsung sebenarnya tak ada apa-apa enzim dalam dia. Dia hanya menerima sahaja. Dua tempat dia terima. Satu dari liver, satu lagi daripada pancreatic juice, iaitu daripada pancreas. Okay. Kenapa dia kena terima semua itu? Okay, kita tengok kat sini Okay. Yang ni cikgu ringkaskan dulu sebelum kita pergi further Okay, ni chyme awak tadi kan nak masuk dekat duodenum ni. Okay. Masa ni dalam duodenum ni by hempedu daripada gallbladder ini, gallbladder terhasil dekat liver, dia akan secret masuk dalam ni. Okay, apa yang dia buat? Kan kita makan contoh tadi nasi lemak, ada lemak kan? Ataupun kita bagi contoh yang tu sikit lah. Nasi lemak dengan kek, contoh kek banyak lemak Okay, lipid tadi kita belajar lipid. Lipid tu sebenarnya benda yang besar. Dia kena ada hempedu tadi untuk emulsifykan dia, jadi titisan-titisan halus. A small droplets of the fatty acid, no, lipid lah, lipid lagi, dia belum lagi digest. Small drop supaya nanti senang untuk didigestkan dia. Dalam masa sama, duodenum ini juga menerima pancreatic juice daripada pancreas yang berbentuk seperti daun. Ada 3 jus yang dia akan terima. Dia akan terima 3 enzim. Kita tengok apa benda enzim yang dia terima. Okey, pertama sekali dia akan terima pancreatic amylase. Amylase cikgu, macam dalam mulut pun ada amylase kan? Dekat mulut kita panggil salivary amylase. Dekat dalam duodenum ataupun pancreas kita panggil pancreatic amylase. And then we have trypsin, and then we have lipase. Sebenarnya daripada nama ni pun kita dah boleh agak dah. Sebenarnya dia akan digestkan apa dalam duodenum Okey. Liver tadi produced by the gallbladder, stored by the bile flow into the duodenum through the bile duct. Okay, so function, kita nak function bile dulu Bile, dia akan neutralize the acidic chyme tadi. Kita kena ingat chyme daripada perut, so dia agak berasid So dia akan prepare an alkaline condition. Starting daripada duodenum tu sebenarnya kita dah alkaline And then dia akan emulsify lipids by breaking down lipids into the tiny droplets. Okay, tiny droplets. Okay, to increase surface area for lipase activity Okay, digestion of carbohydrates, protein and lipid in small intestine dalam duodenum dulu. Okay, kita dah tengok. Kita tadi katakan dekat pancreas akan secretkan 3 enzim iaitu amylase, trypsin dengan lipase. Kita panggil PAD. PAD lipat
Okay, pH dia mesti alkaline. Siapa yang jadikan alkaline? Bile. Okay, alright. So apa yang dia buat, kanji yang kita makan tadi, starch yang dalam mulut tadi, tidak semuanya didigest dalam mulut tadi, akan didigest di sini menjadi maltose oleh pancreatic amylase. Dibantu oleh water lah, proses hydrolyze. And then pepsin tadi, kerja dia hydrolyze polypeptide. Polypeptide kita dapat mana? Dapat daripada perut. Jadi peptide. Okay. Alright. Lipase akan dihydrolyzkan oleh lipid. Kat sinilah baru bermulanya digestion of lipid. Lemak, santan daripada nasi lemak tadi, kek-kek yang kita makan, minyak untuk menggoreng sambal tadi, minyak untuk menggoreng telur tadi, kat sinilah startnya terjadinya hydrolyze. Okay. Dia akan jadi fatty acid and glycerol oleh lipase. Sebelum tu dia kena emulsify dulu oleh emulsify oleh bile dulu. Boleh ke sampai perut ni? Sampai duodenum ni? 4S? Boleh cikgu. Boleh, very good. Okay. And then sampai dia dekat jejunum. Okay. Okay. Kita pergi yang seterusnya, jejunum. Okay. B dekat semua tensi bahagian jejunum. Tadi kat luar kan duodenum, dah masuk sikit dalam ni jejunum ya. Jejunum. Okay, glands of the ileum wall secrete mucus and intestinal juice that contain maltase, sucrase, lactase, lipase dengan erepsin. Okay. So terhadap tadi part nama dia kan, pepsin, amylase dengan trypsin. Dalam jejunum ini ada 5. Okay, 5 Sekejap Muhammad, kelas adik saya. Okay. So maltase, kita nak ingat maltase, sucrase, lactase, lipase, erepsin. Ni susah sikit lah, banyak sikit kan. MSLLE. Sekali sebut muscle macam tu kan. Okay, the alkaline medium in the ileum allows enzyme to act as optimal. Dalam pun sama ya, daripada start dia duodenum kat sini, sampailah ke bawah semuanya adalah alkaline. Okay, tapi masalah kita nak ingat enzim semualah. Okey, kita kat sinilah penghabisan untuk digestion karbohidrat, lipid dan juga protein. Alright, panjang kan digestion ni. Betul lah kalau makan tadi nasi lemak pukul 8 pagi. Okey, kemungkinan habis saja didigest dalam pukul 4 petang macam tu. 4 petang ni awak akan rasa 4 ataupun 3 petang awak rasa macam mengantuk-ngantuk macam tu ya. Sebab dah habis proses digestion. Sorry. Pukul 4 petang ni aku rasa sangat bertenaga. Macam tu. Dalam pukul 12, pukul 2 tu aku rasa mengantuk sangat. Sebab tengah berjalannya nak akan hampir habis proses digestion. Okay. And then maltase hydrolyze maltose into glucose. Okay. Tadi MLLSE. Muscle. Okay. So maltase hydrolyze maltosa into glucose kan. Tadi kan dekat dalam kita punya duodenum dengan mulut kita hasilkan maltose kan. Maltose tak jadi glucose lagi, yang paling kecil. Kita kena minta tolong maltase. Maltase ada kat mana? Dekat jejunum ya. Okey, yang kedua sucrase akan digestkan sucrose. Kita kena ingat dalam kita punya breakfast tadi kita minum air kopi, ada taruh gula. Gula itu daripada sucrosa. Yang kita belajar itu kan, sukrosa tebu tu kan, itu adalah sukrosa. So sucrase kena hydrolyzekan sucrose itu menjadi glucose dan juga fructose, dibantu oleh enzim sucrase. Sucrase kat mana? Dekat jejunum ya. Okey, and then kita ada enzim yang ketiga, lactase. Lactase akan hydrolyzekan lactose. Ada orang tak minum kopi, ada orang minum susu pagi tadi, ataupun ada orang minum susu pekat, kopi susu kan. Okey. So kena juga digest. Jadi apa? Glukos dengan galaktos. Oleh enzim apa? Lactase. Lactase ada kat mana? Jejunum. Okey, complete lah karbohidrat. Okey. Kita pergi pada lipid pula tadi. Tadi dekat duodenum kan kita tengok ada lipase juga. Lipase kan.
Okey, dia hydrolase juga kan, lipid dengan menjadi fatty acid dengan glycerol. Dekat sini pun ada lipase lagi yang mana tak complete digestion of lipid tadi, kat sini dia akan completekan menjadi fatty acid dengan glycerol. Okey. So ada orang erepsin, ada orang pula. Okay, yang ni digestion of protein, ada erepsin. Erepsin akan hydrolaskan peptide menjadi amino acid. Jadi dalam perut, protein jadi polypeptide oleh pepsin. Dekat duodenum, polypeptide jadi peptide oleh trypsin. Dalam jejunum kita, erepsin ini akan convertkan, akan hydrolaskan pepsin menjadi amino acid. Baru kita boleh absorb amino acid ni. Amino acid ni yang kita nak buat sel baru, kita nak buat enzim baru, rambut baru, kuku baru. Alright. So, boleh tak 4S? Adakah cikgu terlampau laju? Boleh. Boleh. Okey. Okey, cikgu nak tanya sikit. Okey, stop presenting. Okey, cikgu nak tanya. Boleh tak cikgu nak tahu dalam mulut ada enzim apa? Dalam mulut. Salivary amylase. Very good, salivary amylase. pH dalam, oh good Raihana. So dalam mulut kita ni pH ni berapa? Sepatutnya pH berapa dalam mulut kita? 5. Very good. Maksudnya neutral kan. Cikgu kunyah makanan kita tadi. Nyam. Cikgu makan roti bakar tadi. Makan tapi ada telur semualah. Complete lah. Makan. Makanan cikgu nama apa dalam mulut kita cikgu tadi? What we call it? Makanan yang ada chew tadi. Bolus, very good. So bolus akan continue proses relax contract. Proses apa tu? Peristalsis. Very good, peristalsis. So peristalsis, bolus cikgu akan masuk pergi ke dalam perut. Dalam perut cikgu ada 3 sel tadi. Sel apa? Siapa tahu 3 sel tadi? Dia akan keluarkan pepsinogen, keluarkan hydrochloric acid, keluarkan mucus. Siapa boleh beritahu kat cikgu? Chief cell, parietal cell, mucous cell. Very good. Very good. Anis tadi kan? Tadi Nasra Nazli Okay. So, parietal cell akan secretkan pepsinogen. Pepsinogen enzim tak aktif. Nak jadi aktif, kita akan secretkan asid hidroklorik. Asid hidroklorik yang akan dihasilkan oleh parietal cell. Tadi cikgu sebut apa? Chief cell. Okay. So, barulah jadi pepsin. Pepsin akan hidrolaskan apa jadi apa? Siapa tahu? Pepsin hidrolaskan apa jadi apa? Pepsin hydrolaskan protein jadi polypeptide. Very good. Semua jawab. Good. Okay, protein menjadi polypeptide. Tapi dalam perut cikgu dah buat digestion tadi, apa nama makanan cikgu? Adakah disebut bolus lagi? Tak. Tak, sebut apa? Dia panggil apa? Chyme, very good. So chyme cikgu akan pergi ke duodenum. Dalam duodenum ada 2 organ yang bantu, yang tolong riliskan jus. Organ apa? Boleh tak beritahu kat cikgu 2 organ tadi? Ileum dengan jejunum. Ileum dengan jejunum itu nama bahagian dalam small intestine. Cikgu nak dalam duodenum tadi, jus apa yang disekretkan oleh organ itu? Contoh cikgu kata bile daripada mana? Empedu, bile. Siapa tahu bile dari mana? Liver ke cikgu? Liver, very good. Ya, cikgu nak tahu liver. Kalau cikgu kata siapa yang secretkan pancreatic amylase, lipase dengan trypsin? Pancreas.
Pancreas, very good. Boleh tak cikgu nak tahu apa yang si tribe dalam kes ni siapa trypsin tu buat apa? Dia hidrolaskan apa jadi apa? Hidrolaskan polipeptide kepada peptide. Very good. Itulah fungsi dia ya. Hidrolaskan polipeptide menjadi peptide. Kat situ pH dia adalah pH alkaline. And then makanan tu semua masuk dah duodenum. Duodenum akan pergi pada jejunum. Jejunum ada 5 enzim. Siapa boleh namakan bagi kat cikgu? Ramai-ramai. Apa nama enzim tu? 5 tadi. Maltase. Maltase. Very good. Lagi? L. Sucrose. Sucrase. Good. Lagi? Lactase. Lactase. Good. Lagi? Lipase. Lipase. Very good. E for? Erectin. Erectin. Very good. Guli-guli. Cantik guli-guli ya. Okay. So, cikgu harap semua dah faham. So, tadi dekat yang 5 enzim tadi kat situlah completenya awak punya pencernaan. Contoh, kalau protein tadi ada reaksi, so apa yang dia buat, dia tukarkan peptide kepada asid amino. Last kali kita akan dapat asid amino. Kita nak asid amino, kita tak mau peptide semua, kita tak mau then untuk glukos kita ada maltose tadi kita convertkan kepada asid amino, glukos oleh maltase. Sama juga dengan sucrase. Macam itulah. Kalau fat kita makan kita makan kek ke, kita makan lipid minyak ke, dia akan convertkan menjadi fatty acid dengan glycerol. Kita nak fatty acid dengan glycerol tu, baru dah boleh terbentuk kita punya fosfolipid semua ya. Kita tak mau lipid ketul daripada kek tu ya. Okey, satu lagi jangan lupa emulsification ya. Okey, itu sahaja daripada cikgu hari ni. Kita boleh pergi digestion sahaja, tak apa slowly, janji awak faham. Okey, boleh tak cikgu nak awak siapkan saja awak punya bahagian digestion dalam modul and more. Yang tak siap kerja hari tu tolong hantar. Yang hari ini kalau boleh siapkan, kurang-kurangnya hantar pada cikgu gambarlah bukti yang awak dah buat tu. Okey? Okey, kelas ada soalan tak untuk digestion? Asran nak tanya? Siapa-siapa tak nak tanya? Faham tak semua untuk digestion sahaja? Faham ya? So, mungkin hari ni cikgu tak ada kerja sekolah awak modul more saja. Next class baru cikgu tanya kuis sikit. Okay, so cikgu stop kat sini. Okay, terima kasih kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, cikgu.